Assalamualaikum, bersama saya Syabana Hassan dalam Tijara, rancangan kewangan Islam anda. Baiklah, malam ini kita akan membincangkan satu topik yang jarang sekali dikupaskan ataupun diperbincangkan, walaupun sebenarnya ia mempunyai potensi yang sangat besar dalam ekonomi Islam, iaitu koperasi. Berdasarkan fakta, penubuhan koperasi di Malaysia telah pun wujud sejak 1922 dan sehingga sekarang terdapat kira-kira 14,000 koperasi yang disertai 6 juta ahli. Walau bagaimanapun, daripada jumlah tersebut, sumbangan kepada KDNK negara pada ketika ini tidak melebihi dari 3% sahaja. Jadi ini menimbulkan persoalannya, apa yang membuatkan koperasi hanya menyumbang tidak lebih dari 3% kepada KDNK negara, walaupun ia sebenarnya berlandaskan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai murni Islam, seperti prihatin terhadap komuniti, konsep kerjasama, saling bantu-membantu. Jadi ini semua menunjukkan bahawa koperasi sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar dalam ekonomi Islam. Bukan itu sahaja, koperasi juga dilihat sebagai antara organisasi yang efektif dalam membantu orang ramai, terutama dalam situasi getir seperti pandemik COVID-19 dan juga bencana alam yang dialami masyarakat baru-baru ini. Jadi bagi merungkai dengan lebih lanjut potensi, peranan, harapan dan juga contoh koperasi patuh syariah yang ada di Malaysia, untuk slot pertama Tijara, kita akan bersama dengan panel jemputan kita iaitu Tuan Haji Zazali bin Harun selaku Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijara hari ini. Terima kasih banyak kerana jemput kita lah datang kemari. Terima kasih. Baik Tuan Haji, kalau kita lihat ya, gerakan koperasi di Malaysia sudah berusia hampir 100 tahun ya. Namun masih ramai yang agak keliru tentang peranan koperasi yang sebenar. Jadi di minggu lepas saya bersama CEO Co-op Bank Pertama ada membincangkan ya, bagaimana koperasi ini sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang sangat murni kerana ia berasaskan prinsip tolong-menolong, bekerjasama ataupun saling bantu-membantu di antara individu. Dan sifat inilah yang membuatkan sesebuah koperasi itu menjadi sangat mesra pelanggan. Jadi persoalan saya di sini ya Tuan Haji ya, bagaimana sesebuah koperasi itu dengan prinsip tolong-menolongnya boleh memainkan peranan untuk membantu masyarakat bagi menaikkan taraf ekonomi mereka, terutama apabila ramai yang terjejas akibat musibah yang dilanda negara kita ini. Ya. Terima kasih Puan. Terlebih dahulu betul lah yang gerakan koperasi di Malaysia ni dah hampir 100 tahun, 1922. Dan kalau kita lihat gerakan koperasi ini selalu kita sebut dia sektor yang ketiga. Maknanya selepas sektor kerajaan dalam memberi pembangunan negara, kita ada sektor swasta dan juga sektor koperasi. Jadi sektor koperasi ini dia ada prinsip dan nilai dia. Betul lah yang sifat nilai yang paling penting ialah ada sifat tolong-menolong, berdikari antara satu sama lain. Dia kumpulkan modal, lepas tu dia menjalankan aktiviti yang tujuan berkoperasi itu memberi kebajikan, nak memenuhi keperluan harian dia. Jadi dia menyelesaikan masalah dia, sebenarnya itu gerakan koperasi. Jadi berbalik kepada soalan Puan tadi, kenapa sambutan masyarakat terhadap gerakan koperasi ini memang ada sangat baik di Malaysia ini. Sekarang kita ada 14,000 buah dengan 6 juta keanggotaan. Maknanya 100 tahun dia bertahan. Dan prinsip koperasi ini prinsip yang universal. Seluruh dunia pakai prinsip ini. Cuma mungkin kita punya impact kefahaman orang ramai tentang rakyat, tentang peranan kita masih lagi kurang. Yang ini yang perlu, terutamanya Suruhanjaya Koperasi lah, saya punya organisasi nak kena memperjuangkan bahawa dia ada banyak cara untuk kita bangunkan rakyat ni, dan salah satu konsep, kalau konsep bekerjasama ni melalui gerakan koperasi. Kita ada 14,000. Jadi dan sektor koperasi ini kita lihat pun banyak lebih tertumpu kepada sektor-sektor yang perkhidmatan kewangan, pinjam-meminjam, dan ni yang besarnya, kuasa kredit. Bahkan kalau kita lihat pada pusingan perniagaan gerakan koperasi, banyakkan sektor-sektor kredit ni lah, sektor pinjaman ni yang hampir 80% mempelopori aktiviti koperasi. Tapi kita masih lagi kurang dalam aktiviti yang lain, yang pertanian, peladangan, borong runcit dan sebagainya, yang masih lagi yang perlu diperkukuhkan. Jadi kalau semua sektor ini diperkukuhkan, saya nampak boleh gerakan koperasi akan memberikan peranan penting dalam negara inilah. Yang keduanya, bila lihat tadi segi ukuran KDNK, Puan kata dalam sekitar 3%.
sebenarnya kita dalam mengukur sumbangan gerakan koperasi ini, itu yang kita tengah berbincang dengan DOSEM, Badan Statistik Negara. Cara nak mengukur gerakan koperasi, apa sumbangan dia. Kita jangan lihat dari segi jumlah turnover, jumlah berapa pendapatan yang kita dapat. Sebenarnya kita kena lihat apa nilai-nilai kemudahan yang dibagi melalui involvement mereka dalam koperasi. Contohnya, kalau dulu kedai runcit jauh keluar ke bandar, tapi kalau kawasan Feda, kawasan Fekra, dia tubuh koperasi, dia buat kedai runcit. Jadi dia tak payah pergi keluar bandar. Dia pergi hanya kedai-kedai runcit itu semua ada sekitar dalam kawasan kampung mereka masing-masing. Melalui berkoperasi dia buat. Jadi apa yang kelebihan di situ? Jadi dia dah kurang tambang, harga barang dia boleh kawal, and then koperasi itu milik dia. Dia boleh tentukan harga berapa dia nak buat. Jadi di sifat-sifat ini kalau kita nilaikan di segi nilai kewangan dan ringgit, sebenarnya lebih besar daripada nilai KDNK itu. Jadi sifat-sifat tolong-menolong ni sebenarnya yang kita kena galakkan rakyat kita supaya faham tentang konsep koperasi ini. Tentang konsep koperasi ini juga kita tak ramai yang faham. Sebabnya kita kena selalu macam masuk TV ni, kena beritahu kepada masyarakat bahawa ada satu alternatif lain yang kalau mereka bekerjasama antara satu sama lain, kumpul modal, mereka boleh bergerak melalui aktiviti berkoperasi ini. Baik, mungkin Tuan Haji boleh terangkan secara ringkas perbezaan dari segi struktur di antara koperasi dan juga sebuah syarikat. Ya. Yang paling penting selalu kalau kita belajar koperasi ini, sebab koperasi ini dia ada 3 sifat. Yang pertamanya, modal dia dikeluarkan oleh kita ahli. Yang kedua, kita adalah pelanggan. Sebab kita dah buat koperasi kita pelanggan. Yang ketiga, kita menguruskan koperasi ini. Jadi beza. Dan motif kita tidak takkan untung yang tinggi sebab kita nak beri perkhidmatan servis kepada ahli kita dengan harga yang murah. Kalau itu value ringgit dah banyaklah. Beza dengan syarikat, dia mementingkan keuntungan. Kan? Dan pembeli dia tidak akan milik syarikat tu. Yang milik syarikat tu punya syarikat lah. Dia boleh tak keuntungan tinggi dan sebagainya. Jadi itu sangat beza lah. Jadi koperasi itu lebih mengutamakan ahlinya lah dan bukan keuntungan kepada syarikat itu. Baiklah. Okey, kita akan berehat seketika dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula bagaimana Makmur Gold boleh membantu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat terutama golongan Bumiputera di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam Tijara. Baiklah, untuk slot kedua ini kita akan bertanyakan dengan lebih mendalam mengenai perkhidmatan koperasi pertama di Malaysia yang menjalankan penjagaan emas, mendapat pengiktirafan sijil patuh syariah dan juga menjalankan sistem usahawan emas di Malaysia. Bukan itu sahaja, koperasi ini juga menyasarkan jualan hampir 100 juta ringgit di tahun lepas dan bakal membuka kilang pengeluaran rekaan emas milik sendiri dengan anggaran pelaburan bernilai 100 juta ringgit pada tahun ini. Dan koperasi yang saya maksudkan ini adalah tidak lain dan tidak bukan iaitu Ko Makmur. Dan panel yang paling sesuai untuk memberi jawapan ialah Encik Hishamuddin Abdullah selaku pengerusi koperasi Muafakat Makmur Berhad ataupun lebih dikenali sebagai Ko Makmur. Baiklah, Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami di Tijara. Terima kasih juga. Baiklah, Encik Hishamuddin, seperti yang dijelaskan tadi, ini semua menunjukkan bahawa perniagaan Makmur Gold iaitu rangkaian kedai emas yang dibangunkan secara usaha sama dengan Ko Makmur sedang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Makmur Gold boleh dilihat membantu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat terutama golongan Bumiputera di Malaysia? Silakan. Okey, terima kasih. Untuk makluman ni, Koperasi Muafakat Makmur Berhad ini sebenarnya sebuah koperasi milik 100% Bumiputera. Kita mempunyai keanggotaan seramai hampir 3,200 orang di seluruh Malaysia. Dan Alhamdulillah, kedai emas jenama Makmur Gold ini adalah milik anggota-anggota. Sebagaimana yang kita tahu, perniagaan Makmur Gold ini adalah satu perniagaan yang unik di mana kita merupakan satu-satunya kedai emas milik koperasi. Sebelum ini mungkin kita melihat kedai emas adalah milik syarikat-syarikat dan ini adalah merupakan satu-satunya kedai emas jenama Makmur Gold yang dimiliki oleh 3,200 orang anggota koperasi. Okey, jadi keistimewaan
koperasi kami ni kami menjalankan perniagaan kedai emas di mana kami mempunyai produk barang kemas dan juga mengeluarkan wafer emas 1 gram, 5 gram, 10 gram dan 100 gram dengan jenama Makmur Gold. Jadi keuntungan Makmur Gold ini akan dimiliki oleh anggota-anggotanya ya? Ya, betul. Dan anggotanya adalah sepenuhnya Bumiputra. Ya, betul. Baiklah, secara ringkas ya Encik Hishamuddin, apakah di antara perkhidmatan Makmur Gold yang dilihat mampu untuk menarik minat orang ramai terutama dalam situasi ekonomi sekarang yang agak mencabar? Okey. Untuk makluman semua juga, apabila kita memiliki satu perniagaan sebenarnya, automatik para anggota yang juga pemilik kedai Makmur Gold ni akan mendapat harga yang istimewa. Yang kita sedia maklum, anggota Makmur Gold ni akan mendapat harga diskaun sebanyak RM10 1 gram untuk setiap pembelian barang kemas di mana-mana cawangan kedai Makmur Gold. Dan juga anggota koperasi Makmur Gold juga boleh bertindak menjadi usahawan emas Makmur Gold, di mana dengan sistem yang telah kita bangunkan, anggota-anggota koperasi ini boleh juga menjadi tokek emas secara sambilan. Okay, dengan sistem yang kita bangunkan, anggota hanya perlu memperkenalkan atau mempromosikan barang kemas Makmur Gold kepada bakal-bakal pelanggan, dan sekiranya pelanggan datang ke kedai membuat pembelian, para anggota ini akan mendapat keuntungan sebanyak RM10 1 gram. Dan mereka juga, anggota-anggota ini boleh memberi diskaun kepada bakal-bakal pelanggan mereka. Jadi anggota Bumiputra ni Encik mendapat harga istimewa ya, betul. Iaitu mendapat diskaun RM10 untuk 1 gram. Ya, betul. Baiklah. Jadi selain dari itu ya Encik Hishamuddin ya, Makmur Gold juga pernah menafikan dakwaan ya bahawa pihaknya pernah terlibat dengan skim pelaburan emas yang diberi nama www.unitgold.com. Jadi dakwaan seperti ini sudah pasti akan mencemarkan nama Makmur Gold kerana begitu banyak penipuan yang telah berlaku dengan pelaburan emas, sampai bila masyarakat ni bila mendengar sahaja nama syarikat yang terlibat dengan pelaburan emas, mereka akan menjadi skeptikal dan juga ragu-ragu ya. Jadi bagaimana ya Encik Hishamuddin boleh memastikan bahawa pelaburan emas di Makmur Gold ini adalah 100% selamat, patuh syariah dan juga tiada sebarang penipuan di dalamnya? Okey, terima kasih Puan Pengerusi. Di Makmur Gold kita mempunyai satu jawatankuasa ahli lembaga yang terdiri daripada 9 orang ahli lembaga yang dilantik secara pengundian melalui mesyuarat agung tahunan yang dijalankan oleh pihak koperasi. Dan pihak koperasi juga sebenarnya dipantau sepenuhnya oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, badan penyelia gerakan koperasi di Malaysia. Dan untuk soalan tadi, terdapat syarikat yang menggunakan nama Makmur Gold untuk menjalankan aktiviti tidak sihat, contoh skamer apa semua. Dan sebenarnya banyak syarikat di luar sana yang menjual emas tanpa wujudnya emas. Dan kelebihan di Makmur Gold, kita memiliki rangkaian kedai emas dan kita terbukti dengan memenuhi CJ patuh syariah yang dikeluarkan oleh pihak angkasa. Dan kita juga mempunyai panel syariah kita sendiri yang akan memantau sepenuhnya gerakan aktiviti-aktiviti perniagaan kita sepenuhnya. Jadi ada 3 faktor utama di sini lah ya Encik Hishamuddin. Yang pertama adanya sebuah jawatan kuasa. Yang kedua dipantau oleh SKM. Dan yang ketiga mempunyai sijil patuh syariah ya, dan juga syariah advisors yang tersendiri oleh Makmur Gold. Baiklah, terima kasih Encik Hishamuddin di atas penjelasannya. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan pula mengenai kelebihan yang ada di dalam pelaburan koperasi. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya, Syabanah Hassan dalam Tijara. Dan bersama saya adalah panel pertama kami iaitu Tuan Haji Zazali bin Harun selaku Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM.
Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih bersama kami lagi di Tijara. Waalaikumsalam. Baik Tuan Haji, saya nak bertanyakan ya. Koordinator pendaftaran dan pendaftaran keanggotaan KO-PPIM Encik Mior Azri Shazrin pernah berkata ya bahawa ramai golongan muda ini berpendapat koperasi adalah satu bentuk pelaburan untuk orang-orang tua dan yang sudah pencen ya dan tidak begitu menguntungkan. Jadi ini membuatkan sambutan generasi muda terhadap pelaburan koperasi agak sepi dan tidak seperti pelaburan forex ataupun pelaburan Bitcoin ya Tuan Haji ya. Jadi mungkin Tuan Haji boleh terangkan di sini apakah kelebihan yang boleh didapati oleh seseorang itu apabila ia melibatkan diri dengan pelaburan koperasi berbanding dengan pelaburan dengan badan kewangan yang lain ataupun pelaburan seperti forex ataupun Bitcoin. Silakan Tuan Haji. Okay. Yang pertamanya ialah kalau saya nak jawab sambutan golongan muda terhadap gerakan koperasi ini sebenarnya sekarang dah semakin baik. Okay. Contohnya tadilah kalau kita ambil Makmur Go tadi, koperasi mufakat. Jadi bagaimana golongan muda, anak muda menubuhkan koperasi dan menarik ramai ahli untuk membantu masyarakat. Itu satu. Banyak lagi koperasi-koperasi yang generasi muda dah naik sekarang. Ini semua lanjutan daripada kita promote koperasi sekolah. Koperasi sekolah mereka dah dilatih, dia akan jadi koperasi dewasa. Jadi tentang pelaburan, jadi kita kena faham konsep koperasi ini. Jadi kita berkoperasi ini sebab untuk membantu diri ahli masing-masing. Ahli secara bersama-sama menjalankan perniagaan, ada keuntungan dan bagi dividen kepada ahli-ahli. Saya itu memberi perkhidmatan kepada ahli-ahli yang memerlukan perkhidmatan itu. Dan dia menyediakan peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan pelaburan dibuat oleh koperasi ini bukan yang berisiko tinggi. Maksudnya yang macam kita tak boleh yang risk tinggi yang kita tak tahu keuntungan dia. Maknanya dalam setiap projek koperasi itu ada tata cara dia. Diluluskan oleh lembaga teratur, ada kewangannya, ada implikasi dan sebagainya dari sudut dilihat dan mematuhi undang-undang. Jadi dia berbeza dengan pelaburan-pelaburan yang kita ada risk, tidak menguntungkan, kita tak tahu dan sebagainya yang tiba-tiba kita boleh declare dividen atas pelaburan yang kita tidak tahu. Jadi itu sebabnya beza yang kata tadi bila soalan tu kenapa dia beza dengan Bitcoin. Bitcoin ni dia mungkin kita tak tahu base spekulasi harga naik. Bukan itu koperasi. Koperasi ini actually perniagaan yang jelas menjalankan aktiviti yang membantu ahli-ahli dia. Itu betul. Yang kedua, kita lihat sekarang ni apa faedah gerakan koperasi itu. Dia membantu ahli-ahli dia kan. Jadi sekarang ni sebenarnya golongan belia muda patut involve dalam koperasi ini. Jangan harapkan kerajaan bagi pekerjaan. Inilah bagaimana kita kumpul sesama kita, create peluang pekerjaan. Banyak contoh. Salah satunya saya ambil ada beberapa buah koperasi, dia balik kampung, golongan muda. Di kampung ada tanah terbiar, buat fertigasi. Jual di supermarket dia, di keliling dia. Alhamdulillah. Tengah cari lagi tanah-tanah yang boleh dekat Kerajaan Negeri bagi. Yang keduanya ada buat outlet kedai-kedai runcit. Ini semua golongan muda. Golongan farmasi. Dia farmasis Dia buat ni, dia kumpul sama dia buat beberapa outlet jual barang-barang perubatan ni. Itu pun dalam keadaan Covid ni lagi peluang tu. Jadi konsep dia kalau tidak boleh buat seorang-seorang, kita buat secara bersama. Sekarang ni kita dah luluskan penubuhan koperasi, 20 orang dah boleh tubuh koperasi dah. Ini satu mas ini berbuka puasa. InsyaAllah dengan ada ni akan menarik lagi golongan belia masuk gerakan koperasi ni lah. Jadi Tuan Haji, kita nak tekankan di sini ya bahawa gerakan koperasi ini bukan lebih kepada risk taking ataupun money making ya, tetapi lebih kepada membantu ahli-ahli untuk menjanakan pendapatan yang selamat ya. Betul. Baiklah, Tuan Haji, saya nak bertanyakan, adakah semua koperasi di Malaysia ini patuh syariah atau apakah yang boleh kita bagaimana kita nak membezakan koperasi yang patuh syariah ataupun yang tidak patuh syariah? Sebenarnya memang dalam kita tengah buat pindaan daripada undang-undang kita supaya semua koperasi ini akan patuh syariah. Tapi yang jelas sekarang yang mematuhi syariah ini koperasi yang menjalankan aktiviti pinjam-meminjam. Jadi dia ada badan syariah dia yang menilai produk-produk dia supaya betul. Dan bank-bank kita, bank rakyat, bank CBP, koperasi buat pinjaman semua mematuhi syariah lah. Memang kita ni. Tapi yang aktiviti lain yang masih lagi secara konvensional lah. Tapi kita menggalakkan koperasi ini supaya mengikut
syariah compliance. Dan kita bekerjasama dengan Bank Negara, dia pun ada tenaga yang ditunjuk ajar kepada kita lah. Jadi kalau kita nak lihat sama ada koperasi itu patuh syariah ataupun tidak dengan adanya badan syariah di dalam sebuah koperasi itulah ya Tuan Haji. Baik Tuan Haji, terima kasih di atas penjelasannya. Baiklah para penonton, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Dengan ini terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita hari ini di atas pengetahuan ataupun informasi yang sangat bermaklumat ya mengenai koperasi, terutama koperasi yang berlandaskan syariah. Jadi secara kesimpulannya kita dapati bahawa koperasi di Malaysia ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk terus dikembangkan lagi, berdaya saing sekaligus mampu untuk menjana pendapatan lebih bagi ahlinya jika perancangan teliti dilakukan untuk terus mengangkat naik prestasi sebuah koperasi. Sebagai contoh, koperasi boleh menawarkan perkhidmatan serta produk yang inovatif ya sesuai dengan keperluan orang ramai seperti mana yang dilaksanakan oleh Ko Makmur sebagai koperasi pertama yang menjalankan perniagaan emas patuh syariah dan juga sistem usahawan emas di Malaysia di mana anggota-anggotanya akan dibimbing ya untuk menjana pendapatan pasif sambil menyimpan emas dengan berjaya. Selain itu, koperasi juga dilihat ya membuka peluang penlibatan dari semua lapisan masyarakat. Ia dah bukan hanya untuk golongan tertentu sahaja. Dan melalui ini ia sebenarnya dapat membantu masyarakat Islam kita terutama golongan yang memerlukan dalam menjadikan koperasi sebagai platform untuk menjana pendapatan tambahan selari dengan konsep yang berpegang kepada ajaran Islam. Akhir sekali, Institut Koperasi Islam IKM dengan sinar harapan buat pembangunan koperasi di masa akan datang telah meletakkan ya sasaran 15% sumbangan kepada KDNK negara buat bagi tempoh 10 tahun akan datang jika dibandingkan dengan sumbangan pada ketika ini yang tidak lebih dari 3% sahaja. Akhir sekali, insya-Allah ya dengan menjadi anggota koperasi yang berlandaskan syariah, berpegang pada ajaran Islam, bersama-sama kita akan membangunkan ekonomi negara dan terus memartabatkan ekonomi Islam. Sampai di sini sahaja. Terima kasih buat semua yang menonton. Kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Sekian, Assalamualaikum.